A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati saf kepimpinan Surau An-Nur, Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatankuasa, pemimpin masyarakat, para asatizah, tuan-tuan muslimin muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah pada malam ini. Allah pertemukan kesemua kita lah pada satu tempat yang dimuliakan, yang dinisbahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai baitu kulli taqiyyin. Inilah dia rumah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan mudahan kitalah yang dimaksudkan itu oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surau kita berhenti muka surat 10. Pada 3 bulan 9 kita berhenti pada muka surat 10 menggunakan kitab Zainul Insan karangan dan himpunan Tuan Haji Zain bin Haji Saruddin, yang insya-Allah membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, dengan adab. Kitab yang insya-Allah mudah difaham dan untuk disampaikan kepada lapisan masyarakat, sama ada muda ataupun yang sudah berusia. Lanjutan soalan, apakah yang dimaksudkan dengan mengumpat? Apakah yang dimaksudkan dengan ghibah, dengan mengumpat? Baik, jawapannya mengumpat ialah mencela atau menyebut keburukan orang lain di belakangnya. Sebab itu ada hadis Nabi SAW menyebutkan mengumpat itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut tentang saudara kamu sesuatu yang dia benci. Kita menyebut sesuatu kepada saudara kamu tentang sesuatu yang dia benci. Sebab itu ada perbahasan di kalangan ulama bila menyebut apakah boleh kita mengumpat orang bukan Islam. Orang bukan Islam, orang kafir lah. Boleh tak kita mengumpat orang kafir? Boleh tak? Mengumpat jiran kita, orang acong ke, mutu ke. Apakah termasuk hukum yang kita akan bincangkan pada malam ini? Baik, kita akan sebut nantilah. Kita akan sebut dulu perkara yang dimaksudkan dengan ta'rif mengumpat ni ialah mencela atau menyebut keburukan orang lain di belakangnya, yang mana celaan atau sebutan itu adalah dibencinya jika dia mendengarnya. Dan setiap tutur kata yang mencela, sama ada mencela, mengejek atau mengeji atau menghina, semualah menodai nama, mencemar nama orang tu, kehormatan dia, yang diperkatakan di belakangnya adalah termasuk dalam perbuatan ataupun maksud mengumpat. Jelas mengumpat ni dia bukan kita buat cerita, bukan reka cerita. Mengumpat ni kita menyebut sesuatu tentang saudara kita di belakang dia, dan jika diketahui maka bencilah dia. Apa tu? Banyak perkara. Nanti dia sebut dari segi perkataan kawan tu, dari segi pakaian kawan tu, dari segi rumah kawan tu. Kalau dia ada bela atau ternak haiwan, kita tengok ada kekurangan pada ternakan dia, pun boleh mengumpat juga. Jadi sama ada yang kita katakan tu dengan bahasa cela atau dengan bahasa keji, kita mengeji, atau kita menghina, lebih lagi, atau kita menodai, mencemar nama dia, dan di belakangnya adalah termasuk daripada perbuatan ghibah. Ini ta'rif kepada ghibah. Sebab tu balik kepada persoalan tadi, apakah boleh kita mengumpat kepada orang bukan Islam?
maka ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa boleh mengumpat, tetapi termasuk dia pada perbuatan mengata sesuatu yang buruk. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut kepada saudara kamu. Saudara yang dimaksudkan di sini akhah fiddin, saudara dalam agama Islam. Menyebut sesuatu kepada saudara seugama kita Islam tentang sesuatu yang dibenci, maka hukum mengumpat ni jatuh pada orang Islamnya. Adapun kalau kita kata sesuatu yang buruk kepada orang bukan Islam, maka itu dimasuk dalam perbuatan mencela atau mengurangkan dan mengatakan sesuatu tentang ciptaan Allah. Sebab itu kalau kita tengok pandangan yang lain menyebutkan bahawa seseorang yang mengatakan sesuatu orang Islam tu, dia kata Nabi, bukan seorang mukmin yang baik jika suka mencela, melaknat, bertabiat buruk dan bercakap keji. Maka di sini para ulama kata yang pertama, jika yang dimaksudkan dengan mengumpat di dalam ini adalah menyebut sesuatu keaiban pada seseorang, maka hukumnya haram. Termasuklah orang tu orang kafir. Sebab apa? Ia termasuklah memperlekehkan ciptaan Tuhan. Kawan tu contohlah, cela yang ada fizikal dia. Katalah kawan tu badan dia besar sangat lah, dia tak normal lah. Orang lain besar juga tapi dia besar sangat, terlalu besar. Jadi kita dok kata, tengok mutu tu, badan dia tu kalau letak sebelah petai tu besar dia lagi daripada petai. Tu ngumpat. Maka kita mencela ataupun memperlekehkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk qaul para ulama. Tetapi bagi kafir harbi, mereka yang memerangi Islam, mengusir orang Islam, mengancam orang Islam, maka boleh diharuskan atas kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Ini perbincangan sedikitlah. Baik, lanjutan soalan. Apakah misalnya? Apa contoh? Tadi sebut dah ta'arif dia. Apa contoh dia tu? Keburukan orang lain itu, misalnya menyebut akan sifat kekurangan. Yang pertama, pada badannya, umpamanya pendek, badan dia pendek, ataupun kita kata panjang macam galah, kurus. Apa saja kekurangan yang ada pada badan dia? Satu, ramai-ramai tu dia seorang pendek. Contoh, kita pun katalah man mana tu, untuk man tu datang dah tu pendek, orang pendek kawan kita. Ataupun yang keduanya, pada perkataannya pun masuk mengumpat juga, menyebut kekurangan yang ada pada dia, sama ada tujuan hina, cela ataupun menodai nama dia, mengejek dia, ya. Pada perkataannya, umpamanya dengan tenglonya, pelat. Ada tak orang pelat? Ada kan, kawan-kawan dia bercakap pelat, tuan-tuan. Ataupun dengan suaranya yang sengau. Tahu sengau? Sengau tu orang buat bahan ketawa kan, jenaka. Kalau dia redha, okey. Tapi kalau dia dengar dan dia ketahui, maka bencilah dia, maka tu mengumpat. Kita kata orang boleh, bila orang kata kita, melenting kita. Kita duk label orang, kata orang, tak ada masalah. Tapi bila time kawan tu kata kita kan lain macam. Kita tak boleh dicontoh dengan mana-mana. Ada tak macam tu kawan macam tu? Ada kan? Dia kata kita boleh, orang kata dia tak boleh. Ataupun gagap. Yang ketiganya, iaitu kekurangan pada perbuatannya. Umpamanya selalu bersikap kasar. Kan ada orang ni watak dia kasar, ada orang watak dia lembut. Ada perempuan watak dia kasar. Kata kat dia, tu perempuan apa tu, kasar macam jantan. Ngumpat lah tu. Memang dia kasar. Saya pernah jumpa dulu, 18 tahun 19 tahun dulu,
almarhum dah kot, meninggal dah. Dia sepasang suami isteri, Allah kurnia kelebihan kat dia, pandai ngurus pengantin. Orang kata mak andam, pak andam lah, suami isteri. Suami dia tu pak andam lah kot. Watak dia macam mana? Watak lah lembut lah. Watak dia lembut lah. Isteri dia watak dia keras, kasar. Tu Allah bagi jadi satu pasangan macam tu. Suami lembut, isteri kasar. Kasar sungguh kalau tengok kasar. Dengan dia punya fizikal dia, dengan dia bila bercakap kasar. Tapi boleh anak ramai. Anak ramai. Anak lebih kurang saya ingat 5 orang kot anak dia. Boleh tahu tu. Kalau kita kata kat kawan tu, hang bini perempuan bini apa, itu kasar, ngumpat tu kan. Contoh dia kata apa? Pada perbuatannya umpamanya selalu bersikap kasar, perbuatannya kasar, atau sebaliknya terlalu lembut. Suami apa, jantan apa tu lembut, pun mengumpat. Banyak kali lah kita buat benda tu, bukan sekali-sekala. Kadang ramai-ramai kawan kita tu ada seorang lembut, kita duk kata dia hari-hari duk bahan dia. Itulah mengumpat tu. Ingat orang lelaki tak mengumpat lah. Orang lelaki mengumpat, ibu ada belakang. Kita selalu sinonim mengumpat ni perempuan kan. Kalau kata mengumpat ni perempuan, tapi sebenarnya kalau kita tengok perhati sungguh, setiap perbualan kita ni banyak mengumpat, lelaki pun boleh tahan tak. Cuma dia tak perasan. Dia rasa dia level lain. Dia duk kata orang benda tu tapi mengumpat. Contoh tempat kerja, dia duk kata kawan ni, kata bos dia, kata mengumpat tu kan. Bila kadang-kadang kita punya ketua kita ada 1-2 arahan yang selalu jadi bahan, itu boleh jadi pada perkataan dia. Kita ajuk-ajuk satu benda yang dia tak suka dengar. Ni contoh dalam kitab sebut, misalnya apa ni, dia badan dia umpamanya pendek atau seumpamanya, ataupun yang ada kekurangan perbuatan dia, kasar, ataupun perkataan dia gagap, sengau, telo, apa lagi, ataupun pada agamanya, keempat pun. Hal ni kita bukan boleh kata orang ni kalau orang kurang dari segi agama, kalau kita duk kata dia tu mengumpat tu. Contoh apa kita kata? Selalu umpamanya mengata orang yang selalu meninggalkan sembahyang Jumaat. Ustaz, apa salahnya? Memang dia tak semayang Jumaat Ustaz. Kami semayang, dia tak semayang. Kita kata kat dia. Kalau dia dengar dia tak suka. Tapi ada syarat dia. Sekali kita jumpa ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Betul orang yang tak semayang, tak pergi surau, tak pergi masjid ni, kita tak boleh mengumpat dia. Ada benda lebih utama kita buat. Dulu saya pernah cerita kot. Dulu lama dah tuan-tuan, lebih kurang 18 tahun lah, macam tu lah. Duduk satu rumah sewa. Dalam rumah sewa tu ada 5 orang. Saya, kawan-kawan, ada ambil pengajian Islam, ada ambil sains, matematik, macam-macam lah. Jadi duduk satu rumah tu, ada seorang ni pangkat abang kami. Kami panggil dia Banglong. Dia orang Penang. Dalam pasal dia tua, dia bilik dia yang bilik satu tu. Kita kalau rumah teres ni ada 3 bilik kalau yang single story tu. Jadi yang kalau yang besar tu berdua. Yang seorang dia special lah, pasal dia Banglong, dia orang tua sikit. Tapi bila time Jumaat dia tak keluar rumah. Dia tak keluar rumah, dia panggil orang datang rumah, hak yang muda-muda daripada dia lah, tak buat apa, tak tahu dah rumah. Jadi kami ni sebagai kawan lah kot, sebagai orang yang duduk satu bumbung ni lama, bertahun duduk ni. Jadi rasa tak senang lah nak buat apa dengan dia ni. Betul ke tak semayang Jumaat ni? Ni nak cerita semayang Jumaat ni. Betul ke semayang? Tapi tak tergamak nak kata. Pasal tu dia agama dia. Kita nak kata dengan kawan kita nak tahu betul ke tak dia semayang Jumaat ke tak semayang Jumaat. Kalau kita buat macam mana? Nak tahu kawan tu semayang Jumaat tak semayang Jumaat? Kita tanya, berani tanya, Bang kenapa tak semayang Jumaat? Kalau bukan rapat, tuan-tuan tak berani tanya. Ni tak rapat. Jadi Allah ilhamkan, saya pun tak bincang dengan kawan. Saya ambil satu gulung kertas, saya letak kertas tu dekat rim motor dia. Letak kat rim motor dia tu.
Apa tujuan dia? Tujuan dia kan kalau saya balik Jumaat, kalau kertas tu masih ada lagi kat rim motor tu, makna dia betul lah, confirm dia tak keluar rumah, tak semayang Jumaat. Saya pun pergilah semayang Jumaat. Tapi sebelum saya nak letak kertas tadi tu, saya nampak satu lagi kertas sama macam saya buat, pun dekat rim motor tayar depan. Tapi waktu tu tak terfikir apa benda kertas ni kan, tak apalah. Jadi bila balik semayang Jumaat tu, duk diam pakat tengok, ada lagi kertas ni. Maknanya, tapi kertas tu tinggal satu lah, kertas saya. Maknanya dia ni tak keluar rumah lah. Sangkaan dia tak semayang ni, tak semayang Jumaat, banyak kali dah tak semayang dah. Jadi bila lama-lama duduk petang-petang tu, sembang dengan kawan bilik, dia kata, aku rasa kawan ni, Abang Long kita ni kena tegur lah, kata pasal dia tak semayang Jumaat banyak kali dah ni. Oh ya ke, macam mana kau tahu dah? Itulah tadi aku test, aku letak kertas kat rim motor tu, bila aku balik tengok kertas tu tak beralih, maknanya dia tak semayang. Kawan tu kata apa? Oh, jadi kertas yang letak tadi tu kertas kamu lah, katakan. Dia rupanya kawan tu pun letak kertas yang sama juga. Cara dia nak tahu orang tu semayang tak semayang, dia letak kertas. Jadi dia pun buat kesimpulan kawan ni tak semayang Jumaat. Tuan-tuan, ini kita lihat pada sebenarnya bukan tujuan untuk kita nak malukan tak kan. Kita cuma nak rasa nak selamatkan diri kita juga sebenarnya, dan juga kawan kita lah. Pasal semayang Jumaat ni kan fardu, tak tinggal 3 hari. Jadi kalau mengumpat pada agama, contoh dia kata meninggalkan solat Jumaat, ataupun mengumpat pada kainnya. Mengumpat pada kainnya pakaian lah. Umpama bajunya buruk dan bertampal, orang miskin, keluarga daripada keluarga tak senang, kita orang senang, dia pakai dia kadang bertampal, kasut bertampal, seluar bertampal, contoh jadi itu pun mengumpat juga. Kau malulah buat kau jalan, kau ni tak ada baju elok sikit ke? Kita pun duk kata kat kawan tu aku malas bawa dia. Kenapa kau tak bawa dia tu? Pakai koyak, tampal, mengumpat tu, mengumpat. Bukan mengumpat fizikal dia, mengumpat pakaian je, mengumpat. Kenapa nak sebut ni? Pasal hukum mengumpat ni kita tengok besar tuan-tuan. Ataupun yang keenam, pada dunianya. Umpamanya terlalu tamakkan harta. Ada orang dia kerja tuan-tuan, tak berhenti kerja dia, 24 jam dia serupa 24 jam kita, tapi 24 jam dia lain macam. Tak nampak matahari. Kita tengok sebelum subuh, sebelum matahari terbit dia dah hilang. Sagi tengah malam baru dia balik. Apa dia buat? Tamakkan harta, kerja. Kerja. Kita pula duk kata kawan tu, ni orang tamak kerja ni, pulun kerja macam orang lain tak kerja, kalah Perdana Menteri. Mengumpat lah. Itu termasuk mengumpat dengan syarat, ada syarat dia. Ini misal. Ataupun mengumpat pada kekurangan rumahnya. Pakai sudah, badan sudah, perkataan sudah, apa lagi, pada rumah pun sama juga. Kita rumah sama semua kan. Umpama dia apa? Umpamanya atap rumahnya bocor, sudah 2 bulan belum dibaiki. Rumah dia bocor, atap dia 2 bulan tak baiki. Maknanya dalam banyak-banyak rumah kawan tu buruk lah. Bukan dia miskin pun, tapi dia tak usaha nak repair. Jadi rumah dia keadaan macam tu, jenis kalau orang utara panggil penyegan, jenis yang malas nak usaha nak baiki. Kita pun kata rumah dia, tengok rumah, nak pergi rumah mana, rumah man mana tu rumah, orang tengok banyak-banyak atap tau, buruk kali rumah dia tu, rumah man. Tu mengumpat rumah orang, mengumpat akan kekurangan kediaman dia, rumah dia. Dan yang ke-8, pada binatangnya, ternakan dia. Mengumpat pada binatang dia. Apa contoh dia? Umpamanya kata kitab dia, kerbaunya mandul. Sampai peringkat tu dia ada harta, ada ternakan, tapi ternakan itu Allah bagi jadi ternakan yang tak membiak.
Aku tengok kau bela ayam, kau bela lembu kan, bertahun dah kan. Kita pun jadilah umpatan bahan, iaitu binatang, ternakan dia. Dan yang ke-9, pada bangsanya, umpamanya keturunannya bangsa penipu, tu pergi surau 24 jam. Hang tak tahu, kau tak tahu lah. Nampak je lebay tu. Tu bapa ada tu dulu, arwah bapa ada dulu. Tu taik judi. Bapa dia dulu tu penipu besar tu kat Kuala Lumpur. Contoh, mengumpat keturunan. Tak pasal tuan-tuan, tak pasal sebut keturunan orang, bangsa penipu. Kawan tu elok dia. Alah, kau tengok je tu alim ke tu, kau tak tahu lagi, kau tak jumpa lagi adik-beradik dia. Kelab malam mana yang dia tak pergi lagi. Contoh macam-macam tuan-tuan, kita tak tahu kesudahan kita. Dulu saya pernah cerita kan, saya pernah berjumpa dengan 2 orang. Kawan baik saya ni, dia ada 2 abang. Seorang dah meninggal lah, 2 meninggal lah. Adik-beradik dia semua meninggal tuan-tuan, tinggal seorang perempuan. Ayah mak dia meninggal. Allah jadi atur hidup dia macam tu, tinggal dia seorang. Sakit pula tu. Abang dia yang pertama dulu, ni bukan cerita ayat tapi nak bagi pengajaran kita lah. Dia kerja di satu shopping complex besar di area Sri Petaling. Saya tahu lah kan. Kerja situ, kerja dia jaga keselamatan. Malam dia jadi bouncer kelab malam. Saya tak sebut mana-mana nama. Dan dia kahwin pula dengan satu orang perempuan JRO. Kalau tengok penampilan dia, kita pun boleh tepuk dahi. Kat rumah, kat luar pakai seluar pendek, itu biasa isteri dia. Dalam peti ais tu, waktu tu saya bujang ni, jadi saya kadang-kadang pergi rumah dia. Ada apa? Arak ni ada banyak susun dalam peti ais. Dia ada seorang abang lagi, ni haraki punya orang. Mana program agama dia tak pergi, mana program-program untuk NGO untuk masyarakat luar ni tuan-tuan, mana dia tak pergi kan? Jadi kita nampak 2 kehidupan yang berlawanan kehidupan. Tadi Allah Ta'ala lama dah kahwin semua tu, akhirnya saya jumpa lagi, Allah terbalik kan. Terbalik kan. Hak yang kita kata kawan tu elok, kahwin dengan isteri dia, anak pada seorang tuan guru, dia kahwin lagi seorang, kahwin dengan JRO. Dan dia pula saya jumpa waktu tu nak pergi satu perhimpunan di Kuala Lumpur, bertembung dengan dia pakai rantai tuan-tuan. Bukan kita nak kata dia tak elok apa, tak nak beritahu berlainan sungguh. Dia punya penampilan tu dah berlainan, cara hidup dia dah berlainan. Dan saya jumpa dalam berapa tak tempoh lama lepas tu, yang saya kata mula-mula keluarga yang agak tak apa, ialah dengan kehidupan yang agak bebas, isteri dan suami dia. Saya pergi rumah dia jemput untuk doa selamat. Saya duduk, saya dengar azan handphone, saya tengok dia bergerak, dia naik atas. Kali bila saya naik tangga, saya tengok dia semayang pada waktunya. Masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan. Dan isteri dia dah bertudung labuh. Kemudian tak lama tu meninggal. Semua abang dia meninggal, dia pun meninggal. Tu nak cerita, kalau kita nak kata keturunan lah tadi kan, adik-beradik teruk, abang kau kerja apa, kita tak tentu lagi tuan-tuan kesudahan kita. Kesudahan kita tak tahu penghujung kita. Jadi ke-10 contoh yang dibagi ini menunjukkan umpatan ini dilarang dalam banyak perkara. Bukan sekadar nak mengumpat fizikal satu orang tu. Contoh dia tempang, contoh mata dia buta sebelah, contoh mulut dia herot, contoh tangan dia cacat. Tu bukan tu saja. Termasuk bila dia bercakap tu ada kekurangan. Termasuk pada pakaian dia yang ada kekurangan.
termasuk pada rumah dia ada kekurangan, termasuk pada dunianya, kerjanya, termasuk pada agama dia sekalipun, maka soalannya, lanjutan soalannya, apakah termasuk dalam maksud mengumpat jika yang diperkatakan itu adalah benar? Semua tadi itu semua betul. Ya, dia pelat, dia gagap, ya mata dia sepet, ya badan dia gemuk, ya dia kurang dari segi fizikal, ya dia bangsa penipu, ya semua betul. Tak semayang Jumaat, betul. Kalau betul, apakah itu mengumpat? Maka jawapannya, jika yang diperkatakan itu benar sekalipun, maka ia adalah termasuk dalam maksud mengumpat jika memenuhi syarat-syarat. Kalau semua itu betul, mengumpatlah ia jika dia jatuh pada 3 syarat. Apa syarat dia? Syarat yang pertama, mencela atau menyebutkan keburukan orang. Yang kita sebut tu tujuan dia cela orang. Yang kita sebut tu cerita tentang keburukan orang, jatuh mengumpat. Ataupun yang kedua, ia dilakukan di belakang orang itu. Kawan tu tak ada, kita cerita kat orang, kita bagi tahu kat orang, kita sampaikan kat orang, kita sampaikan berita buruk ni kat orang, keburukan dia, mengumpatlah tu. Tuan-tuan pernah mengumpat tak? Tiba-tiba kawan tu ada belakang. Pernah tak? Pernah? Tak pernah mengumpat, kawan kita duduk depan dia je target dia. Pernah mengumpat? Dulu saya pernah, satu tempat kerja, lama dah. Orang perempuan, dia perempuan, dia duduk satu grup leka buat kerja tuan-tuan, dia mengumpat kawan dia seorang tu. Kawan tu memang dia lain sikit, dia tok rancak. Kita yang lelaki ni duduk nak tak dengar pun masuk juga kan. Kita pun buat kerja tak kisah. Rupanya tuan-tuan, kawan dia mengumpat tu duduk kat pintu belakang tu. Saya tengok macam malaikat maut dah belakang tu. Dia tak perasan tu, dia mengumpat, dia dengar je. Bayangkan, dia mengumpat kawan tu ada belakang, duduk kat pintu belakang macam malaikat maut. Kawan tu dia membelakang kan, mengumpat kan, tak pernah orang tu. Saya tengok muka dia macam malaikat maut agak ya. Nak tunggu masa je. Mengumpat maknanya dilakukan di belakang orang tu, di luar pengetahuan dia lah. Kita sembang dengan kawan satu kumpulan, sempang satu kumpulan, kata orang ni, kata orang ni, kata orang, kata orang. Ataupun ketiganya, celaan atau sebutan itu adalah dibenci oleh orang itu. Ini syarat ketiga. Kalau yang kita sebut itu menyebabkan dia bima yakrahu, menyebut sesuatu tentang saudara kamu yang dia benci akannya, dia tak suka dengar, jangan sebut. Jangan kata aku pendek, jangan kata aku tempang, jangan kata aku gemuk, jangan kata aku bangsa ni, jangan kata aku malas semayang. Kalau dia benci, maka mengumpatlah. Tapi kalau dia redha, mata dia sepet tuan-tuan. Ramai-ramai kawan kita mata dia sepet. Kita kata kat kawan kita, jom kita pergi rumah Mail. Mail mana ni? Mail mata sepet tu lah. Dia dengar benda tu, aku okey lah. Memang aku sepet daripada azali lagi. Okey tuan-tuan. Kalau dia okey. Dia terima. Dia tidak benci perkataan tersebut, boleh. Sebab tu kita kata tadi, kita kata orang boleh, orang kata kita tak boleh. Kita kena tahu orang tu suka tak kita labelkan dia macam tu. Duk kata dia gagap, duk kata dia malah pergi surau contoh. Dia suka tak benda tu? Kalau dia tak suka tu mengumpat. Okey. Baik. Jelas tuan-tuan nak bagi faham je sebenarnya. Benda ni semua tahu, benda ni asas. Kita belajar asas ni. Cuma kalau kata A bagi tahu dekat B pasal C, memang bagi amaran. Dia ada 6 perkara yang diharuskan untuk mengumpat. Lagi kita sebut. Ada orang kita aja sebut hujung sikit. 6 perkara yang boleh mengumpat. Boleh. Ni bagi faham dia punya fundamental asas dulu. Apa hukum dia, apa contoh dia, apa syarat dia. Okey.
Soalan, apa pula halnya jika yang diperkatakan itu tidak benar? Yang kita sebut tu semua tak betul, bohong maka perkara tersebut lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat daripada mengumpat, kerana selain daripada mengumpat maka ia merupakan berdusta, bohong. Bohong sebut dah kuliah lepas kan? Dah sebut dah, kita sebut bab bohong, dusta ni sebut dah. Jadi lebih besar lagi jatuh pada hukum iaitu berdusta. Soalan, apa dia akibat mengumpat? Apa akibat ni? Balasan buruk lah. Balasan buruk. Apa balasan buruk kepada orang yang mengumpat ni, yang sungguh Nabi larang, Allah larang ni? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat dia panjang lah, cuma sebut mahallul syahid dia yang la yaqtab ni, yang mengumpat ni, yang dilarang mengumpat. Wala yaqtab ba'dakum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat. Ini perintah larangan, istimbat hukum haram mengumpat. Mengumpat apa? Perihal sebahagian yang lain. Apakah suka seseorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, yakni bangkai manusia? Suka tak makan bangkai? Allah kata jangan mengumpat. Apakah suka seseorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati, yakni bangkai manusia, maka tentulah kamu benci memakannya. Maka tegasnya Allah SWT menyamakan perbuatan mengumpat itu dengan memakan bangkai manusia. Maka di sini para ulama juga ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan, iaitu kita gigit dan memakan bangkai saudara kita ni tuan-tuan, umpama kita menggigit dengan geraham kita akan kehormatannya. Tu nak bagi tahu ni, hak dia kunyah daging ni tuan-tuan, sudahlah busuk bangkai, itu adalah ibaratnya kita menggunakan geraham kita ni mengunyah sekunyah-kunyahnya kehormatan saudara kita. Itulah kita bila kita buat kata orang macam ni. Kita sedang menghancurkan kehormatan saudara kita. Sungguh. Nazan, sila. Baik, kemudian dikuatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, iyyakum wal ghibah fa innahu ashaddu minaz zina fa innar rajul idza zana wa taba fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibul ghaibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfiru lahu sahibuha. Ini nak umpama besarnya dosa ghibah, dosa mengumpat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutkanlah kamu akan mengumpat, kerana mengumpat itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Besar dah zina tu, dosa besar. Kata Rasulullah, takutlah mengumpat tu, pasal dia lebih besar, lebih dahsyat daripada zina. Kerana orang yang terkadang melakukan zina lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, lalu Allah ampunkan dia, maka tak adalah dosa dia. Kita kalau berdosa minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah ampunkan, selesai. Yang penting syarat taubat tu lah, menyesal, tak ulang, berazam tak ulang lagi perbuatan, tinggal dosa kecil. Dan orang yang mengumpat itu tidak diampunkan oleh Allah akan dosanya, sehinggalah orang yang kena umpat itu memberi ampun kepada orang yang mengumpat itu. Nampak tak? Ini kita dosa dengan orang, dengan Allah Ta'ala. Dua. Satu, langgar perintah Allah Ta'ala, taubat pada Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita kata orang mengumpat, kita kena minta ampun, minta maaf. Sanggup? Kalau bab tu kata ilaj, penawar ubat kepada mengumpat ni, kita faham hukum, ilmu tu. Bila kita kata tahu hukum mengumpat ni haram, berdosa, maka kita tak buat.
Tapi bila kita buat juga, akhirnya esok bila kita menyesal, kita kena minta maaf kat kawan kita yang kita umpat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau kita nak minta maaf dengan orang, kita kena minta maaf secara tafsili, secara terperinci. Sebut kesalahan kita. Sanggup? Melainkan dalam beberapa perkara, kalau kita ni dah banyak sangat buat salah kat orang, kita pun tak tahu mana perkataan kita, perbuatan kita yang menyebabkan salah pada orang, boleh kita minta maaf secara ijmali, secara umum, rangkum. Sebut, aku minta maaf atas segala salah silap aku selama kita berkenalan duduk di taman ni. Mungkin ada sekian kita sebut, tak tahu apa salah. Tapi kalau kita tahu memang kita sebut kesalahan kita tu, kena sebut supaya kawan tu maafkan kita atas kesalahan yang kita sebut tu. Sebab tu kalau boleh janganlah bapak malu satu, payah kan, tu pun belum tentu dia nak maafkan kita. Begitu juga yang ketiganya, kata Rasulullah, yang bermaksud pada malam Isra, aku melalui satu kaum yang menggaru-garu muka mereka dengan kuku mereka sendiri. Maka aku bertanya kepada gurunya, murabbi dia, siapa? Jibril alaihissalam. Siapa mereka tu? Nabi tanya Jibril alaihissalam, siapa tu? Cakar muka sendiri dengan kuku dia. Maka jawab Jibril, mereka ialah orang yang mengumpat manusia dan menodai maruah kehormatan orang. Tu tadi maksud tadi, menghancurkan dengan geraham kehormatan, mengumpat orang. Itu balasan dia Allah tunjuk kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra, iaitu Nabi naik daripada Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh. Nampak tak? Tu cerita Baitul Maqdis pula. Besar tuan-tuan. Baik, lanjutan soalan yang akhir lah. Apakah mengumpat itu dilarang semua dalam semua keadaan? Apakah semua ni tak boleh mengumpat? Baik, di sini ada beberapa keadaan dalam kitab kita dengan kitab Penawar Bagi Hati sama dihuraikan. Baik, yang pertamanya, boleh atau harus mengumpat orang yang mengadu kepada pemerintah, qadi, hakim, sultan, pemerintah. Lantas dia berkata, si fulan menzalimiku, dan menyebut kejahatan si fulan itu. Faham tak? Kita ni orang yang dizalimi, kita ni orang yang teraniaya. Lalu cara kita nak keluar daripada kezaliman ni, kita mengadu hal kepada autoriti. Kalau kita hari ni polis, atau kita pergi ke mahkamah, lalu sampai depan hakim, hakim tanya, apa masalah kamu? Kamu buat aduan ni sebab apa? Contoh polis tanya kita, ni aduan ni untuk apa? Kita pun ceritalah keburukan kawan tu, kezaliman kawan tu, kesalahan kawan tu. Mengumpat tak? Mengumpat. Tetapi boleh tak? Boleh. Pasal apa? Pasal nak mengadu kepada yang berhak. Pemerintah tu umum lah. Tengok negara, tengok negeri, tengok kawasan, tengok adat. Kalau setengahnya masalah kat kampung tu, adu pada ketua kampung, selesai. Ada setengah tu adu sama sesama kita, kejiranan. Jiran kita duk sibuk apa? Masalah apa kat taman ni? Taman masalah apa? Tai kucing lagi? Bising. Taman saya duk kucing, tai kucing. Tu cerita taman boleh selesai. Mengadu hal lah, mengadu hal. Dia nak sebut jiran dia tu, dia nak sebut jiran, tapi dalam grup dia tak sebut kawan ni nama siapa, tak sebut. Tapi dia beritahu jiran-jiran ni pandai bela kucing je, tapi tak pandai nak jaga, tak pandai nak kurung, tak pandai nak ni, berak merata. Tu mengadu hal lah tu. Ni common lah taman perumahan, itulah dia. Ataupun yang kedua, orang yang meminta tolong bagi menghilangkan maksiat. Maka boleh dia berkata, si fulan mengerjakan maksiat, tolonglah aku menghilangkannya. Dan dia perlu menyebut nama pelaku dan maksiat yang dia buat tu. Duduk kat taman kita ni ada orang berkhalwat. Lama dah duduk taman ni, 5 tahun dah. Dia ni rasanya ni duda ni. Tak kahwin lagi ni. Ni perempuan mana datang rumah dia duduk ni? Khalwat. Jadi kita tak mau khalwat. Ni benda-benda kita kena cegah lah. Tak boleh dengan perkataan, dengan perbuatan kita buat aduan.
Lalu kita telefonlah 1-800-88-2424 Jabatan Agama Islam bahagian pencegah maksiat. Habis kita nak cakap apa dekat pencegah maksiat ni? Sebut nombor rumah, sebut nama pelaku, sebut jenis maksiat dia. Mengumpat tak tu? Diharuskan, boleh. Siapa tu, duduk mana, alamat, bagi detail, kita pun cerita, boleh. Ni dibenarkan lah agama, bukan dia murunah, dia ada flexibility dia. Tengok keadaan, tengok situasi. Sebenarnya dia berdasarkan kaedah fiqah lah, bukannya kita buka sedap-sedap kita nak tentukan. Yang ketiganya, orang yang meminta fatwa apabila diperlukan bagi menjawab pertanyaan, seperti isteri mengatakan, suami aku seorang yang bakhil, dia tak bagi nafkah ke aku. Lalu dia mengadu kepada tuan qadi, mengadu pada mahkamah syariah. Boleh tak dia kata suami dia macam ni? Boleh tak isteri kita, bukan isteri kita tuan-tuan lah, isteri ni kalau dia teraniaya, tak diberi hak yang sepatutnya, dia pergi mengadu kat mahkamah syariah, boleh tak dia sebut nama suami dia? Boleh dia tersebut kekurangan suami dia? Boleh sangat. Pasal qadi nak tentukan hukum, hak ni nak jadi fasah ke, nak bagi kaunseling ke, kena ada maklumat. Boleh. Ni kesianlah Kokiah, aku tengok hidup kau makin dah tak teratur dah, itulah nak buat macam mana. Tuhan dah takdirkan hidup aku dengan Abang Jo, takdirkan hidup aku dengan suami aku dah macam ni lah kehidupan aku selama ni. Kau pergilah Jabatan Agama, mengadulah mahkamah syariah. Tak boleh lah, dia suami aku, baik buruk dia suami aku. Kesian orang perempuan, dia suami baik buruk suami, betul baik suami, tapi ada hak dia boleh mengadu. Dulu nikah kan macam-macam dah ikrarnya. Yang keempat, memberitahu perkara yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan, seperti dia mengata perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan kita berkahwin dengan dia. Kita ni pakcik, ada anak saudara lelaki, ataupun sebaliknya lah, kita anak saudara perempuan, tiba-tiba anak saudara kita tu, anak kepada abang kita ni minat pada seorang lelaki, segak, kaya, ada rumah, ada kenderaan. Bapak dia tu seronok lah dapat menantu, cuci kaki masuk rumah. Tapi kita ada maklumat tambahan. Pakcik, bapak saudara ada maklumat. Kita cek tengok, dia ni tak boleh ni, dia ni kerja dia, contoh dia sebut maksiat tu, sumber yang haram. Dia ambil daripada contoh dadah, contoh. Jadi kita ni tahu, kita pakcik pun bukan calang-calang, bukan kalang-kalang menyorang ni. Hak ni ada maklumat, tahu dah ni siapa. Kita pun bagi tahulah pada adik atau abang kita tadi, Long, maaflah, saya ni bukanlah nak menyebut hal rumah tangga Along ni, anak-anak beranak Along, tapi demi kebaikan anak saudara saya dan anak Along sendiri, eloklah saya ceritakan. Ceritalah, hak ni bakal calon menantu yang kamu sayang, yang kamu rasa bahagialah isteri kamu ni, sebenarnya dia ni sekian. Boleh sebut. Untuk apa? Memberitahu perkara yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan, orang jahat. Sikit lagi Yang kelima, menyebut tentang seseorang untuk mudah dikenali dengan kecacatannya yang masyhur. Contoh dia tempang. Kalau kecacatan fizikal dia tu dikenali umum, tak ada masalah, memang dia tempang. Kita pun kata, siapa yang incah bahagian ni? Yang incah bahagian ni Ismail. Ismail yang mana tau? Ismail tu Ismail yang kaki dia tempang. Masyhur, memang dia tempang, dan dia tak benci kepada sebutan perkara tersebut, maka boleh. Atau yang terakhirnya, sekiranya seseorang itu menzahirkan kejahatannya, maka perlu juga untuk kita bagi menyebut kejahatan yang dizahirkannya. Orang tu dah jahat dan dia buat jahat secara terang-terang, dia zahirkan.
maka kita kena sebut supaya menjadi pengajaran kepada orang lain supaya maksiat tersebut wajib ditinggalkan. Ada bos, tapi bos kita makan suap, makan rasuah, kena sebut benda tu. Tak mau benda ni berterusan rosak kita, kita kena sebut benda tu. Itu zahir, maksiat yang zahir. Apa bukti? Ramai semua yang masuk tender ni semua bagi tahu saya bot ni dia bagi ni. Kita pun tahu maksiat tu, boleh sebut, boleh buat aduan. Boleh buat aduan. Ni bahasa mudah lah, kita nak bagi faham insya-Allah. Jadi kita berhentilah muka surat 13 surah An-Nur. Nanti kita masuk insya-Allah pada perkara yang keenam, mencela perkataan orang. Mencela perkataan orang ni maknanya ada banyak kategori, termasuklah berdebat untuk menjatuhkan seseorang dan menaikkan diri kita. Itu antara mencela. Ada orang jenis suka beta kan, kita cakap dia je betul, kita cakap semua salah. Bila dia cakap dia nak je betul, apa yang kita cakap salah. Ada orang macam tu. Bila kita cakap, dia cela perkataan kita, dia beta perkataan kita dengan datangkan perkataan-perkataan yang menghina dan menjatuhkan seseorang. Wallahu alam. Itu dibincang dalam kitab kita insya-Allah. Jadi kita jumpalah pada kuliah akan datang, kita sambung pada bab mencela perkataan orang. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izinkan ku